Okey Ustaz, soalan terakhir saya. Pada pandangan Ustaz lah, sebagai Presiden Kelab Pendokong Penyerta Ummah, isu sekarang ini, iaitu yang hangat diperkatakan oleh rakyat, bahawa banyak isu-isu yang melihatkan seperti seolah-olah macam rakyat cuba diperbodohkan. Contoh terbaru positif dadah, video Sunbreak dan sebagainya, dan yang terbaru juga sebelum itu video ataupun audio dirakamkan. Dan seolah-olah seperti mahu rakyat terus percaya apa yang dipaparkan. Apa pandangan Ustaz dalam kes ini? Pandangan saya dalam isu ni, Kerajaan Pakatan Harapan ni antara agenda utama mereka adalah memperbodohkan rakyat. Sebelum mereka menubuhkan kerajaan sehingga mereka menjadi kerajaan yang hari ini 20 bulan lebih kalau kita silap saya, kerja projek memperbodohkan rakyat ini menjadi agenda utama pada mereka daripada membangunkan negara, mengangkat taraf hidup rakyat. Sebab macam yang abang katakan tadi, saya setuju. Kadang-kadang kita bukan sekadar heran dengan Kerajaan Pakatan Harapan, tetapi sebahagian daripada penyokong mereka juga turut mempercayai. Kadang-kadang benda tu kita tidak boleh fikir dengan akal yang waras, dengan hati yang benar. Bila kita pertimbangkan benda ni, memang kita tak boleh terima. Contoh macam isu kita katakan baru ni, pagi tadi kan, isu kes penangkapan seorang adun Pakatan Harapan Selangor yang dikatakan positif dadah. Bila ditanya kepada beliau, yang pertama beliau kata dia tak pergi mana, saya ada di rumah. Betul? Kalau saya silap, tolong perbetulkan saya. Betul. Lepas tu bila keluar kenyataan daripada Presiden Bersatu, keluar kenyataan daripada Polis Selangor bahawa beliau ditangkap dan ditahan bersama dengan rakan-rakan yang lain yang dikatakan positif dadah. Baru dia kata, keluar kenyataan, kita baca tadi, keluar pula kenyataan kata, saya pukul 4 pagi saya nak pergi berbincang. Dalam keadaan gamak yang terdedah besar luasnya, wanita yang ditangkap dalam berpakaian seksi, bincang apa pukul 4 pagi ni? Tetapi sebahagian penyokong Pakatan Harapan dan rakyat Malaysia percaya. Isu kita katakan akuan sumpah Azila Hadri, ada yang kata percaya. Walaupun dikatakan Datuk Seri Najib mengupah RM300 untuk bunuh dan sebagainya, dia percaya. Isu video yang melibatkan menteri di Malaysia, yang jelas-jelas gambar video itu dikatakan gambar tu sama macam dia. Kata saya abang pun pernah mencabar Datuk Seri Azmin kalau boleh bawa individu yang mirip. Kita nak hadiahkan mesti. Sampai hari ini ada tawaran. Sampai hari ini tidak ada. Keluar pula kenyataan kata setelah kaji video tersebut wajahnya tak sama. Pengkaji bodoh mana kita nak tanya yang buat ni? Tapi ada orang percaya. Ada orang percaya. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, khatamallahu ala qulubihim. Ada golongan yang Allah Ta'ala akan tutup pintu hati mereka. Wa ala sam'ihim. Pendengaran mereka Allah Ta'ala tutup. Wa ala absarihim. Penglihatan mereka Allah Ta'ala tutup. Walaupun kebenaran itu jelas ada di hadapan mereka, fakta itu ada di hadapan mereka, fitnah juga yang menjadi makanan mereka. Kita takut abang, na'uzubillah min zalik, kita, keluarga kita, keturunan kita tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala tutup pintu hatinya, Allah Ta'ala tutup pendengarannya, Allah Ta'ala butakan penglihatannya, hati ditutup, telinga dituli, mata dibuta daripada melihat kebenaran. Tetapi golongan macam ni hari ini kita tengok ada abang, malangnya. Apa lagi yang kita nak buat? Apa lagi yang kita nak dedah? Politik itu ya, kuasa ni semua nak. Tetapi ambillah kuasa dengan jalan yang benar. Jangan jadikan fitnah itu permainan dalam politik seperti yang hari ini kita tengok. Itu yang abang agak hairan. Kenapa kebanyakan rakyat Malaysia terutama sekali, dan golongan, nak kata kebanyakan tu agak ke dalam segelintir. Sedikit lah, sedikit. Minta maaf, saya tarik balik. Jadi sedikit orang-orang di Malaysia ini, terutama sekali orang-orang Melayu, sangat cepat mempercayai tanpa menimbang. Adakah ini benar? Adakah ini salah? Adakah ini fitnah? Konsep tabayyun itu tidak ada. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu.
bila datang berita daripada seorang yang fasik, orang jahat, tapi dulu berita tu. Contoh saya bagi. Ada sikit masa kita lah untuk sini. Sikit masa kita. Kita tengok dalam isu audio yang didedahkan oleh Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya. Ya, Latifah Koya. Kuti. Oh, Kuti juga. Dia ada belakang Kuti. Video yang ada gambar jelas pun mereka kata tak dapat dikesan. Audio yang tidak ada wajah, tidak ada rupa, hanya suara, mereka boleh kata ini video yang audio yang sah. Itu suara Datuk Seri Najib dikatakan. Ya. Benar lah. Sepatutnya tapi dulu. Oh, tanpa disiasat. Tanpa disiasat, abang. Gila ini yang kata gila. Sebab tu dalam ceramah saya kata, bukan sekadar gila babi. Babi gila pun pening dengan kita. Babi gila pun pening dengan fenomena senario di Malaysia ni. Bukti didedahkan pada orang, tidak bawa ke mahkamah. Adakah ini proses baru undang-undang di Malaysia ini? Dedah dahulu kepada... Ini kata sistem perundangan Malaysia sudah dirogol dan dicabut. Kebobrokan itu sudah ada. Kita tengok. Mana dalam dunia, bila saya, abang sebagai seorang polis, ketua polis, saya bawa bukti dekat abang. Ini ada bahan bukti. Sedangkan pintasan telefon ini tidak boleh dibuat oleh SPRM, dibuat oleh pihak polis. Bila kita bawa bagi, dia ambil, panggil media dia dah. Ini abang sistem yang paling gila. Dipahamkan ada sectionnya, ada akta. Ada akta abang, ada akta apa nama akta SPRM sendiri, kalau tak silap section 65 yang memperuntukkan sesuatu bahan bukti tidak boleh didedahkan. Dalam website SPRM pada 20 hari bulan 12 2018 menyatakan bahawa segala bahan bukti yang diberikan kepada SPRM tidak boleh didedahkan dan mereka tidak akan dedahkan. Terima kasih. Ya. Tuan-tuan dan puan, sedikit sebanyak tadi jawapan yang saya rasa jelas dalam isu terbaru kita ini. Jadi insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.